Kemudian Tuhan cabar pula orang-orang yang kata Nabi Muhammad ni palsu, bawa wahyu palsu, ciptaan sendiri. Al-Baqarah ayat 23. Jika adalah kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah saja seperti itu. Jadi orang-orang kafir ni, dia kata ni, ini bukan wahyu ni, ini bukan daripada Tuhan. Jadi Tuhan cabar, kamu gunalah akal fikiran kamu, buat satu. Jadi Tuhan cabar mereka guna fikiran. Tuhan tak cabar mereka, kamu carilah wahyu yang lain daripada Tuhan yang lain tak. Tuhan minta guna akal fikiran, buat satu wahyu kalau boleh. Tu yang naik wahyu cerita tentang katak tu kan. Katak tu berasal daripada 2 ekor katak semua. Bila dengar wahyu tu tadi, orang bakal duk gelak. Tak, ini bukan wahyu ni. Kan ada satu orang nabi palsu, dia cerita. Dia kata aku pun dapat wahyu juga. Rupanya wahyu dia cerita tentang katak. Bila orang dengar, orang bakal gelak. Zaman tu lah, zaman Nabi Muhammad. Dan rasul-rasul itu selalu menghadapi dengan keterangan akan orang-orang yang menentang dan mengadakan perdebatan dengan mereka. Biasalah, utusan-utusan Tuhan pun biasa gunakan hujah akal ni. Hujah kitab pun mereka guna juga. Hujah akal pun guna juga. Dalam Quran ada pula arahan ini. Surah An-Nahl ayat 125. Bermujadalahlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Jidal. Jidal ni berdebat. Bila debat ni guna akal kan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara sebaik-baiknya. Kalau ikut kata penentang-penentang tadi, tak boleh ilmu kalam ni, nanti ramai sangat orang berdebat, bergaduh lah apa lah. Memang Tuhan suruh pun. Tapi ada batas-batas dia. Ayat ini yang lengkapnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah, serulah kepada jalan Tuhan kamu, bil hikmah, dengan berhikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum, berjidallah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka, lawanlah cakap, billati hiya ahsan, tapi dengan cara yang baik. Mana yang hasanah, ahsan tu semua baiklah. Bila sebut Hasan ni baiklah. Dia ramai tokoh nama Hasan kan. Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad. Abu Hasan Al-Ash'ari, pengasas mazhab Asy'ariyah. Hasan Al-Basri, Hasan Al-Banna, Hasan Ulubatir. Hasan Ulubatir ni orang pahlawan Sultan Muhammad Al-Fatih masa nak kalahkan Konstantinopel. Duk serang, tak boleh menang. Dia dengan pasukan komando dia dalam 30 orang pergi. Mereka saja pergi, semua mati. Tapi dia berjaya cacakkan bendera dekat atas tembok Konstantinopel ni, naik semangat tentera Islam ni, serang menang. Jasa dia tu. Dia orang nama Hasan ni biasa bagus-bagus ya. Okay, macam mana dengan para sahabat? Zaman para sahabat dulu, mereka ni tak rajin berdebat. Sebenarnya ada juga berdebat, tapi tak banyak. Tak banyak tu sebab apa? Pada zaman itu masing-masing saling faham. Zaman kemudian ni masing-masing saling tak apa nak faham. Jadi kena berdebatlah, nak cari pemahaman yang sahihnya, yang betulnya. Zaman itu sahabat ni kan ulama belaka. Jadi tak ada masalah, belum timbul masalah lagi. Masing-masing sahabat pun cendekiawan. Umumnya macam itulah. Lepas zaman mereka baru wujud perdebatan. Antara contohnya Sayyidina Ali bin Abi Talib pun, dia pernah hantar Ibnu Abbas jumpa dengan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ni sebahagian besarnya sokong Sayyidina Ali. Tapi satu ketika tu mereka ni keluar, tak mau sokong Sayyidina Ali dah, malahan memusuhi Sayyidina Ali. Macam mana cara nak buat? Dia hantar utusan dia, Ibnu Abbas, dialog, debat. Melalui debat tu tadi, dia berjaya tarik 2000 orang patah balik dengan debat. Jadi Sayyidina Ali, Ibnu Abbas pun dah terlibat dengan debat dah. Jadi bukanlah satu yang salah kalau kita buat ilmu kalam, di dalam dia ada perdebatan. Bila Ibnu Abbas sampai sana, dia tanya pada orang Khawarij, kenapa kamu caci imam kamu? Sayyidina Ali kata, imam kami ni dia perang, tapi dia tak mau ambil tawanan, tak mau ambil harta rampasan. Sebab perang sama-sama Islam.
Sayyidina Ali ni dia orang hati mulia. Dia bila perang sama-sama Islam, tawan pun dia tak mau, nak hantar rampasan pun tak mau. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau perang dengan kafir boleh lah. Ni kita perang sama-sama Islam. Kan Sayyidina Ali dia ada lawan dengan Muawiyah, dengan Sayyidatina Aisyah. Kan masa tu zaman fitnah kan, ada berperang sama-sama mereka. Nah, apa pendapat kamu? Kalau Sayyidatina Aisyah dia kena tawan pada perang zaman. Bila kena tawan ni maksud dia jadi hamba. Zaman itu punya undang-undang. Jadi hamba ni jadi orang gaji, jadi pelayan dia tak ada gaji. Bukan orang gaji, orang tak ada gaji, tapi kena buat kerja. Dia, apa pandangan kamu kalau Sayyidatina Aisyah dia kalah perang, kita dapat tangkap dia, dia tu nak jadikan hamba, sedangkan dia tu ibu kaum muslimin, isteri Nabi. Bila jadi hamba ni maksud boleh buat macam isteri lah. Kan? Kita, ni macam mana ni? Dia tu ibu kaum muslimin. Barulah orang Khawarij tadi terbuka fikiran. Betul juga no? Takkanlah kita nak tangkap Sayyidatina Aisyah, kita nak buat hamba kita. Dia ibu orang-orang Islam. Tak betul-betul. Jadi boleh masuk fikiran kamu punya hujah ni, kami patah balik lah. Dapat 2,000 orang patah balik. Jadi kawan Sayyidina Ali, pasukan Sayyidina Ali. Dengan debatnya. Tak payah ayat-ayat Quran ke apa, tak payah. Cakap macam tu je. Dia ceritakan Al-Hasan Al-Basri, dia ada berdebat dengan Qadariyah, sedangkan dia ni salafus soleh. Dan orang Qadariyah tu tadi, dia tarik diri daripada fahaman Qadariyah. Orang Qadariyah ni susah nak dapat, tapi Jabariyah ni banyak. Dia belajar ilmu hakikat, Jabariyah ni ramai. Dia tak sedar pun dia terkena Jabariyah tu tadi. Sayyidina Ali pun pernah berdebat dengan Qadariyah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun pernah berdebat dengan Yazid bin Umairah. Jadi, maka sewajarnya lah dikatakan bahawa para sahabat itu mencempelungkan diri ke dalam perdebatan itu sedikit saja. Bukan tak berdebat langsung, debat. Tapi mereka ni debatnya sikit, tak banyak, pendek, tak panjang, dan bila diperlukan. Jadi Imam Ghazali dia sokong ilmu kalam macam tu juga. Dia tak mau macam zaman 4 imam mazhab tadi, orang pakat duk berdebat. Di mana-mana pun debat je semua. Dia tak mau macam tu. Debat ni bila perlu saja barulah debat. Belakang tu tak ada apa dah. Imam Ghazali nak kata macam mana orang susun ilmu kalam ni, macam itulah juga orang susun ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis. Kita boleh terima pula ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis tadi. Kenapa ilmu kalam tak boleh terima? Sedangkan ilmu usul fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis ni zaman Nabi pun tak ada. Ilmu istilah hadis semua ni tak ada. Tapi kamu boleh terima. Bila sampai ilmu kalam kamu tak terima. Ni nampak macam double standard. Hujah dia macam tu. Okay, tadi kita tengok bila datangnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, rata-rata ulama zaman tu pun terimalah, kecuali sebahagian daripada pengikut Imam Hambali dan kaum Mujassimah. Tapi kita tengok Imam Ahmad yang mengasaskan fahaman aliran fiqh Hambali ni, dia pun ada terlibat juga dengan ilmu kalam, tapi sikit. Sebab dia tolak, dia kata ilmu kalam ni semua salah. Dia pun terlibat dalam isu apa? Dalam isu Quran makhluk. Zaman itu bila imam-imam, ulama-ulama kata ilmu kalam ni cerita pun jangan, buat tak tahu, jangan belajar langsung. Menyebabkan dia tu bersemarak, tak ada siapa nak halang, sampaikan khalifah pun anut ilmu kalam. Mu'tazilah. Tu bahaya dia. Bila kita kata ilmu kalam ni buat tak tahu lah, tak usah belajar. Kalau belajar ni bid'ah. Menyebabkan ulama-ulama ilmu kalam Mu'tazilah ni makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai, lama-lama khalifah pun Mu'tazilah. Jadi bila khalifah Mu'tazilah, khalifah ni dia berpegang, dia kata Al-Quran ni makhluk. Bukan Quran yang kita baca ni. Al-Quran kalam Tuhan tu, dia kata makhluk. Jadi Imam Ahmad kata tak, Al-Quran bukan makhluk, dia khadim. Nampak? Bila Imam Ahmad jawab macam tu, dia terlibat tak? Dia terlibat. Kalau betul dia tak terlibat, dia diam kan? Orang duk gaduh. Satu puak kata Al-Quran makhluk, satu puak kata khadim. Ni ilmu kalam, tak mau ambil tahu.
Dia ambil tahu, dia ada pegangan. Walaupun dia tak sampai, dia tak sebarkan, tak terlibat dalam perdebatan. Cerita ni sampai kepada khalifah, khalifah suruh tangkap. Tanya, Tuan Syekh, Al-Quran ni qadim ke makhluk? Patutnya dia jawab, ni ilmu kalam, saya tak mau ambil tahu. Tak, dia jawab Al-Quran qadim. Bila dia kata Al-Quran qadim, dia pun kena tangkap. Kena sebab sebab tak mau ikut khalifah. Khalifah Mu'tazilah. Tapi yang kita nak ambil pengajarannya, Imam Ahmad dalam tolak ilmu kalam, dia pun terlibat juga, tapi sikit. Kemudian kita tengok zaman imam-imam mazhab fiqh tadi, yang 4-5 orang tadi, dengan ilmu fiqh mereka tak mampu nak sekat ilmu kalam yang salah. Zaman tu Mu'tazilah banyak, Jabariyah, Qadariyah. Dengan ilmu fiqh mereka ni berpendapat tak sampai tahu ilmu kalam. Dengan sikap mereka tu tadi menyebabkan tak boleh nak sekat Mu'tazilah yang salah tadi, sampaikan khalifah pun, beberapa orang khalifah anut Mu'tazilah. Jadi kita nampak rugi di situ. Yang boleh selamatnya bila Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah dia asaskan ilmu kalam ahli sunnah wal jamaah tadi. Lama kelamaan ramai khalifah pun selamat. Khalifah selepas tu dah tak Mu'tazilah dah. Sampai kita hari ini. Khalifah dah tak ada dah sekarang kan? Sampai khalifah terakhir tu boleh kata tak ada Mu'tazilah dah. Tapi seandainya kita ambil sikap imam mazhab yang 4 tadi, tak apalah, ilmu kalam ni tu sambil tahu. Bila kata tak usah ambil tahu, sampai hari inilah kita Mu'tazilah belakang. Nasib baiklah Imam Asy'ariyah dan Abu Mansur Maturidi tadi, dia susun ilmu kalam yang betul, selamat. Khalifah pun selamat, ulama-ulama pun selamat. Jadi dengan ilmu fiqh saja dia tak mampu nak sekat ilmu kalam yang salah. Bila Imam Asy'ari Maturidi asaskan ilmu kalam yang betul, baru boleh sekat. Jadi menunjukkan ilmu kalam Asy'ariyah Maturidiyah ni memang perlu. Memang perlu. Saya sekadar itu saja. Dalam kuliah kali ketiga nanti, bahagian yang ketiga, episod ketiga, kita tengok pandangan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali dia tak bagi pandangan betul-betul lagi. Kemudian tu baru dia bagi pandangan dia, dan akhirnya dia terimalah ilmu kalam. Sebab tu sampai hari ini pun kita Asy'ariyah Maturidiyah, dia terima. Tapi terima dia tu ada syarat-syarat dia, bukan macam ilmu kalam Mu'tazilah tu. Cara terima dia. Dia rasa sekadar itu sajalah. Salah silap mohon maaf.